Assalamualaikum dan salam sejahtera. Saya Puan Miziana Laya Suhana binti Sabu dari IPG Kampus Pendidikan Islam. Saya merupakan salah seorang panel penulis untuk modul 3 dan saya juga merupakan salah seorang master trainer untuk program TS25. Baik, kali ini kita akan mendalami submodul 3.7 iaitu Rancangan Pengajaran Harian ataupun RPH. Jadi, objektif pembelajaran kita untuk submodul ini adalah untuk membangunkan satu rancangan pengajaran yang berasaskan PAK 21. Kriteria kejayaan untuk submodul ini ada dua. Yang pertama adalah merancang dan menulis RPH berdasarkan OP dan KK yang telah dihasilkan semasa submodul 3.4. Dah buat kan OP dan KK? Okey, jadi berdasarkan OP dan KK itu, kita akan sambung dengan penulisan RPH. Kriteria kejayaan kita yang kedua adalah membentang dan memberi justifikasi terhadap RPH yang telah kita hasilkan. Jadi, untuk kriteria kejayaan ini, saya mohon cikgu-cikgu untuk berkongsi penulisan RPH cikgu dengan rakan ilik yang telah kita dengan rakan ilik yang ada di sekolah masing-masing. Okey, jadi kita minta rakan ilik memberi sedikit maklum balas tentang penulisan RPH ataupun memberi sedikit teguran membina untuk menambah baik penulisan RPH itu. Okey, apabila kita bercakap tentang RPH, jadi apa yang sedia ada di sekolah selama ini, penulisan RPH ataupun ERPH, ia masih sama. Okey, kita masih isi segala maklumat asas macam mata pelajaran, waktu kelas, apa nilai murni, elemen merantas kurikulum. Itu semua perkara-perkara yang biasa diletakkan dalam penulisan RPH, masih sama. Cuma yang sedikit berbeza adalah menulis kriteria kejayaan di bahagian maklumat asas RPH kita. Jika sebelum ini kita hanya menulis objektif pembelajaran, kali ini kita tulis kriteria kejayaan. Okey, kenapa kita nak tulis kriteria kejayaan? Kerana dalam program TS25 ini kami menyarankan supaya OP dan KK dikongsi di hadapan kelas supaya murid tahu apa yang dia belajar pada hari tersebut. Jadi apabila dah ditulis di hadapan kelas, lebih mudah untuk cikgu tulis apabila cikgu telah rancang dan tulis dalam RPH cikgu. Jadi itulah rasionalnya. Jadi apabila kita membuat ataupun merancang RPH, kita akan rancang sebelum kita ke kelas. Kita akan laksanakan semasa di kelas dan selepas kelas kita akan menulis refleksi. Jadi perancangan yang cikgu buat tu, cikgu mesti fikir apa yang cikgu nak ajar. Macam mana cikgu nak ajar. Untuk tujuan ini, ada satu penyelidikan yang dilakukan oleh St. Francis Xavier University pada tahun 2017. Mereka menyatakan bahawa bagaimana cikgu mengajar haruslah selari dengan bagaimana murid-murid belajar. Jadi dikatakan bahawa murid belajar melalui penerokaan, membuat perkaitan dan membuat latihan. Okey, jadi untuk tujuan itu cikgu harus mengajar dengan memberi peluang kepada murid untuk meneroka. Cikgu juga harus memberi peluang kepada murid untuk membuat perkaitan. Perkaitan dengan pengalaman dia, perkaitan dengan persekitaran dia, dan cikgu juga harus mengajar dengan memberi murid membuat latihan. Okey, jadi tiga perkara ni, penerokaan, perkaitan dan latihan harus ada dalam perancangan cikgu.
Jadi sebab itu untuk penulisan RPH kita sarankan ada pemula ataupun set induksi, ada aktiviti utama dan ada aktiviti penutup. Untuk cikgu membuat segala penerokaan, berkaitan dan latihan dalam PDP cikgu. Jadi seterusnya ini adalah RPH. So dalam penulisan RPH kita tadi ada 3 bahagian utama. Okey, pemula, okey, starter. Ini selalunya aktiviti untuk menarik minat murid, merangsang ingatan. Kemudian aktiviti utama. Okey, di sinilah cikgu boleh memberi peluang pada murid membuat penerokaan atau perkaitan dan juga ada aktiviti penutup. Okey, selepas ini kita akan tengok balik setiap bahagian yang perlu kita masukkan dalam RPH kita.